Terlalu soalan kita Penny. Baik. Ya, harap Kak Wan tak kekok ya. Sebab kami asyik tanya je. Okey, so soalan seterusnya Kak Wan. Selama 22 bulan menjadi orang kedua dalam kerajaan, iaitu mantan TPM. So apakah suasana dan pengalaman yang Kak Wan boleh kongsikan ataupun ceritakan kepada kami? Mungkin ialah berbeza dengan orang yang merasakan dan yang berdiri sendiri dekat situ. Boleh kongsi tak Kak Wan? Satunya saya rasa ini bukan yang yang saya mahu dalam hidup saya. Saya nak jadi doktor yang baik. Setakat itu je. Tetapi apabila diberikan amanah, kita mesti tunaikan amanah sebaik mungkin. Dan saya merasa alhamdulillah diberikan tugas untuk menjaga Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga sebagai Timbalan Perdana Menteri saya melihatkan buatkan tugas-tugas itu. Sepanjang saya buat tugas itu, saya rasa bahawa alhamdulillah penerimaannya ada, dan saya rasa begitu teruja. Baguslah suasana yang bekerja itu, satu kerjasama dan satu kemuafakatan yang baik untuk kita meneruskan dan membangunkan negara kita yang kita cinta ini. Ini yang perlu kita lakukan. Masa itu saya tidaklah merasakan bahawa nak politik, nak beradu domba, nak dapatkan jawatan dan pegang pada jawatan, tidak kira apa itu tidak terlintas ke dalam hati. Namun apa yang saya fikir pada satu ketika itu yang saya terasa sedikit teruja apabila kita ada perjumpaan pagi dengan Tun Dr. Mahathir dengan warga JPM, Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Tuan Hanifah apa dia? Hanifah Maidin. Kan dia tak apa sihat. Masa tu kita kena ada sana pukul 8 pagi. Jadi pukul 7.30 dah siap semua. Dia pengsan saya. Dia pengsan. Ya, saya melihat pada detik itu. Live TV. Saya dah lama tak jadi doktor. Jadi saya panik sikit. Panik sikit lah. Tapi alhamdulillah dia sihat. Bas itu. Tapi itu yang salah satu daripada rasa pengalaman saya kan, yang tak diduga. Tak diduga. Tetapi yang lain itu saya rasa saya menjadi wakil negara apabila Tun Dr. Mahathir menyuruh saya pergi ke APEC, bukan APEC, apa tu? Asia Pacific meeting dengan Europe tu. Jadi apabila saya di interview secara spontan, itu salah satu daripada pengalaman saya. Ya. Baik, kita berbalik kepada Parti Keadilan Rakyat Kak Wan. Selama 20 tahun Kak Wan memimpin daripada sebuah parti kecil sehingga menjadi parti besar yang menjadi tumpuan ramai, daripada tiada wakil rakyat hingga menjadi pemerintah, tetapi akhirnya dikhianati oleh rakan sendiri. Apa perasaan Kak Wan atas pengkhianatan langkah Sheraton tersebut yang telah berlalu menyebabkan kita bertukar kerajaan? Saya memang kecewa benar. Sebab rasakan kita begitu susah, sukar, pahit maung kita berjuang untuk mendapatkan satu wadah untuk kita memperbaiki negara kita. Kita laungkan reformasi, kita laungkan keadilan, kita laungkan menyentuh, dan mereka yang sama-sama dengan saya itu, yang kita bersamakan, tahu tu saya memanglah satu pengalaman. Saya kira bahawa Allah sajalah yang sangat menyedihkan. Cuma Allah je yang tahu. Allah saya tahu. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah Islam pun ada banyak juga liku-liku hidup yang kita lalui, dan ini adalah semua yang kita diberikan peluang untuk kita melihat bagaimana kita nak mengatasinya dengan baik sebaik mungkin. Jangan kata semangat kita luntur, tidak. Ini hanya sedikit baru sedikit dugaan.
kita ada lagi banyak dugaan dalam hidup kita dan kita akan mengatasinya dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Tapi bagi saya lah sebenarnya di sebalik pengkhianatan tu dia terlihat banyak hikmah sebenarnya yang mungkin setengah orang tak dapat rasahi, tapi mungkin orang yang memang berhati, orang cakap berhati rakyat ataupun memang pejuang reformasi dari dulu, dia akan rasa setiap benda tu ada hikmah dan kita boleh nampak sebenarnya. Tapi Fini, saya percaya Kak Wan sendiri yang berada di tempat itu merasa dikhianati itu lebih rasa apabila berapa lama dia sendiri memimpin keadilan dalam tindak menentu perjalanan dia itu dan berjuang bersama-sama seperti kata Kak Wan, laung reformasi, tapi tiba-tiba dikhianati. Saya rasa memang Kak Wan sendirilah yang begitu tahu dia tahap rasa kecewa dia itu bagaimana. Kita mungkin boleh bersimpati dan rasa kecewa, tapi saya percaya Kak Wan lebih tahu yang sukar diungkapkan mungkin kekecewaan itu. Baik, ini ada soalan lagi. Tapi sebenarnya benda tu tak menjadi menjatuhkan semangat kita sebenarnya, tapi menjadi penguat sebenarnya. Betul tak Kak Wan? Betul. Okey. Soalan terakhir. Mungkin soalan terakhir. Soalan terakhir daripada Fini kali. Belum soalan terakhir. Okey, so kita berbalik kepada PRN di Sabah ya, Kak Wan. Okey, rasanya PRN dekat Sabah ni adakah keadilan tu berpeluang tak? Parti Keadilan Rakyat ni berpeluang tak menang? Ini soalan panas sikit, saya minta maaf ya, Kak Wan. InsyaAllah. Saya rasa sebab kita dah berjuang lama dan memang saya dengar bahawa ramai yang menjadi anggota Parti Keadilan Rakyat. Kita ada yang ini baru-baru ya, bukan yang lama-lama dulu. Jadi ini menunjukkan bahawa kita memang harapan dan juga masa depan. Yalah, mungkin ada sekarang ini ada gelombang yang ada, tetapi yang menjadi steady tu, itu yang penting tu. Tu mahal. Baik. Sebelum kita sebab kita sudah bersiaran langsung bersama dengan Kak Wan, pelbagai situasi baik sedih dan sebagainya, Kak Wan menjawab dengan begitu teliti dan begitu baik sekali. Dan sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir, suka untuk saya mewar-warkan kepada yang sedang mengikuti secara langsung kami, hari-hari penting Sabah, iaitu pada hari esok 12 September, hari penamaan calon, dan juga 22 September pengundian awal, manakala hari pembuangan undi biasa pada 26 September ini. Baik Datuk Seri, Kak Wan, Kak Wan lah ya, baik Kak Wan. Kak Wan pasti mengikuti ada satu isu yang masih hangat diperkatakan pada ketika ini, iaitu seorang mahasiswa, Cik Viviana ya Kak Wan. Dia seorang anak muda mencetuskan viral di media sosial. Apa komen daripada Kak Wan sendiri tentang tuduhan bahawa anak muda tersebut menipu? Itulah. Tetapi alhamdulillah menteri minta maaf, pergi ke Dewan Negara minta maaf. Jadi menunjukkan bahawa ada itu. Saya tak payahlah Bebona, dia buatkan tiga menteri. Ucapkan dalam parlimen. Itulah. Jadi saya rasa alhamdulillah lah. Tetapi yang pentingnya isunya bagaimana internet mesti menembusi semua kawasan Malaysia. Betul. Terutama Sabah Sarawak. Itu yang saya rasa kes Bebona ialah memang seorang anak muda yang gigih, menunjukkan bahawa kegigihan dan kekentalan tu ada pada anak muda, terutama di Sabah. Jadi ini salah satunya. Tapi isunya mesti ditangani. Janganlah kata dia tak macam ni. Bukan. Yang pentingnya untuk mendapatkan wireless ni sampai kepada semua pelosok negara kita ni. Walaupun dekat pendalaman ya. Especially pendalaman lah mereka dapat. Sebab saya dulu ada kawan daripada Cambodia. Cambodia memang dalam pedalamannya dia tidak ada elektrik apa semua, tetapi dia ada solar. Jadi pada dalam satu hari itu, dalam 2 jam mereka mendapat internet. Sekurang-kurangnya ada. Ini dah mungkin
10 tahun sudah. Betul. Apakah tidak boleh kita membuatkan gitu dan kita Malaysia lebih maju. Masya Allah, Maju, kita ya. boleh buatnya.